Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Bagaimana kita setelah bercuti berapa minggu? Seminggu ya? Seminggu je lah kan kita cuti kan? Cuti raya kan hari tu, betul tak? So hari ni kita akan sambung kembali perbincangan kita dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Kita dah di mana? Masih ingat lagi perbincangannya? Minggu yang sebelum kita cuti raya kita bincang tentang apa? Kita bincang tentang apa? Kita bincangkan tentang misi Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu an yang menumpaskan gerakan murtad ataupun golongan murtad di atas perintah siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi pada hari ini kita akan menyambung, kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan misi Khalid bin Al-Walid untuk menumpaskan golongan murtad. Dan hari ini kita berada pada muka surat 118. Sila buka muslimah semuanya muka surat 118. Kalau minggu yang sebelum kita cuti raya hari itu, kita ada bincangkan berkenaan dengan siapa? Tulaiha bin Khuwailid yang berjaya ditumpaskan oleh Khalid ibn Al-Walid. Pada hari ini kita akan bincangkan tiga lagi orang yang mana ada, boleh juga saya sebutkan 4 ya. Okey, 3 ataupun 4 yang menjadi orang bertanggungjawab ataupun mereka yang bertanggungjawab di atas gerakan Riddah ataupun gerakan golongan murtad yang berlaku di sekitar pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangan tersebut dan kita akan kupaskan perbincangan ini bermula daripada muka surat 118. Baik, dah buka semua bukunya. Muka surat 118, kita di situ ada berkenaan dengan kisah Ummu Ziml. Itu wanita yang mengobarkan semangat tentera gerakan Riddah ini untuk menentang tentera muslimin. Baik, siapakah beliau? Kita lihat dia di sini, muslimah. Sebelumnya para pengikut Tulaiha dari Bani Ghatafan telah berkumpul di bawah pimpinan seorang wanita bernama Ummu Ziml. Maksudnya sebelum mereka bergabung bersama dengan Tulaiha pada masa itu di kalangan Bani Ghatafan, mereka berada di bawah pimpinan seorang wanita yang bernama Ummu Ziml, yang mana nama aslinya ataupun nama asalnya ialah Salma binti Malik ibn Huzaifah, yang berada di sebuah tempat bernama Zafar. Wanita ini, dia merupakan seorang wanita di kalangan bangsawan Arab. Sebagaimana ibunya bernama Ummu Qirfah, sangat terkenal dengan kemuliaannya disebabkan anaknya yang ramai. Suara saya. Disebabkan anaknya yang ramai, kemuliaan kabilah dan rumahnya. Jadi wanita, dia ada seorang ibu bernama Ummu Qirfah di kalangan bangsawan Arab. Jadi dia ada keturunan yang kita panggil sebagai keturunan mulia lah di kalangan orang Arab pada masa itu. Jadi dia pada masa itu ketika orang-orang tersebut berkumpul di sekelilingnya, dia memberikan cadangan. Apa cadangan dia kepada orang ramai di sekelilingnya? Agar mereka menyerang Khalid, iaitu Khalid ibn Al-Walid yang merupakan panglima perang daripada tentera muslimin yang diarahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menumpaskan mereka. Jadi Ummu Ziml ini dia memberikan semangat kepada mereka untuk menumpaskan Khalid ibn Al-Walid bersama dengan tenteranya. Dan kita dapati dalam teks kita di sini menjelaskan bahawasanya semangat mereka menjadi bangkit daripada cadangan yang diberikan oleh Ummu Ziml itu tadi.
Apalagi setelah bergabungnya Bani Sulaim, Bani Tayyib, Bani Hawazin dan Bani Asad bersama dengan mereka. Hingga mereka menjadi pasukan yang besar. Jadi bila mereka semua bergabung, mereka mendapati bahawa bilangan mereka besar dan mampu untuk menyerang tentera muslimin pada masa itu. Dan kita dapati juga semakin kukuh pula kedudukan wanita ini, iaitu Ummu Zimal. Baik, ketika Khalid mendengar berita berkenaan dengan ada gabungan tentera di bawah pimpinan seorang wanita bernama Ummu Zimal, beliau segera bergegas pergi kepada mereka. Maka kita dapati terjadilah pertempuran yang hebat antara mereka, yang mana wanita itu didapati mengenderai ataupun menunggang unta ibunya yang berkata, 1 ekor unta jantan ini sebanding dengan 100 unta biasa, iaitu disebabkan keterpandangannya, itu kerana kemasyhuran lah yang dia ada ataupun ketukuhan yang beliau miliki. Namun di sini kita dapati Khalid berhasil ataupun berjaya mengalahkan mereka dan berhasil juga menyembelih unta tersebut dan menghabiskan wanita itu. Maknanya dia berjaya menumpaskan wanita tersebut. Setelah itu dia pun mengirimkan berita gembira ini kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kisah Ummu Zimal ini dia terhenti hingga di situ sahaja. Yang penting di sini kita dapati bahawa Khalid ibn Al-Walid berjaya menumpaskan beliau bersama dengan tenteranya yang ramai yang bergabung itu tadi untuk menjatuhkan kerajaan Islam Madinah. Baik, seterusnya muslimah, kita ada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini disebut sebagai kisah Al-Fuja'ah. Dalam kitab kita masih lagi pada muka surat 118 Kisah Al-Fuja'ah di sini dia merupakan seorang lelaki. Kita panggil dia adalah lelaki yang mengkhianati Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana beliau membunuh dan merampas harta orang ramai. Tidak kira sama ada mereka itu di kalangan muslimin ataupun di kalangan orang yang murtad. Baik, nama lengkap Al-Fuja'ah ini adalah Iyas bin Abdullah bin Abdul Yalail bin Umairah bin Khufaf dari Bani Sulaim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Ishaq, akhir hidupnya mati dibakar oleh Abu Bakar As-Siddiq di pemakaman Baqi', kota Madinah. Kenapa berlaku sedemikian? Kenapa kita kata tragiknya kematian Al-Fuja'ah ini? Kerana dia ini adalah manusia yang kita panggil talam dua muka. Tahu tak talam dua muka macam mana? Depan lain, belakang lain. Dia masuk Islam. Kalau kita baca di sini Abu Bakar, dia ni pernah jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Abu Bakar menyangka bahawa dia telah masuk Islam sambil memberikan arahan agar menyiapkan pasukan bersamanya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Jadi, dia pun klaim juga diri dia sebagai seorang Muslim. Maka di sini Abu Bakar percaya kepada apa yang dia sebutkan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an perintahkan kepada dia untuk membentuk sebuah pasukan dan memerangi orang yang murtad. Akhirnya Abu Bakar dan Al-Fuja'ah benar-benar menyiapkan pasukan. Baik, ketika pasukan ini bergerak muslimah, kita dapati Al-Fuja'ah ni dia buat perkara yang tidak seharusnya. Apa dia? Itu setiap kali dia dan kumpulannya ataupun dia dan tenteranya menjumpai orang Islam maupun yang bukan Islam, pasti dia akan bunuh. Jadi dua-dua dia bunuh. Islam, tak Islam, kedua-dua dia bunuh. Dan selain dia bunuh itu, apa dia buat? Dia ambil harta mereka. Ini bukan perintah Abu Bakar radhiyallahu an, tetapi ia boleh menjadi fitnah ke atas Abu Bakar. Jika sekiranya hal itu tidak dihentikan. Kerana apa? Al-Fuja'ah ini dikeluarkan, tenteranya adalah atas perintah Abu Bakar radhiyallahu an. Tetapi malangnya Al-Fuja'ah dia melaksanakan sesuatu yang di luar apa ataupun kita panggil sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, jadi apabila hal ini diketahui tentang apa yang dilakukan oleh Al-Fuja'ah itu tadi, yang mana kita panggil di sini ketika Khalid mengetahui berita ini, dia segera mengirimkan tenteranya untuk mengembalikannya. Tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada Abu Bakar untuk menghukumnya, maka Abu Bakar mengirimkannya ke Al-Baqi', kemudian dalam keadaan tangan terikat,
ke kepala, dia dilemparkan ke dalam api hingga dia mati dalam keadaan yang sedemikian. So itu yang berlaku kepada Al-Fuja'ah, itu orang yang telah mengkhianati perintah Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana dia menzalimi orang ramai yang dia jumpai, dia bunuh orang ramai yang dia jumpai, tak kira sama ada mereka di kalangan muslim ataupun bukan muslim, kemudian dirampas harta mereka. Jadi hal itu bila diketahui oleh Abu Bakar radhiyallahu an, maka Abu Bakar mengambil tindakan ke atas diri beliau. Baik, seterusnya muslimah, kita pergi kepada kisah kita yang ketiga, iaitu kisah Sajah. Sajah ialah seorang wanita yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Namun siapakah Sajah ini? Siapakah beliau? Apakah asal usul beliau sehingga beliau mengaku diri beliau sebagai seorang nabi? Baik, di sini ya muslimah, kita lihat pada muka surat 119. Ya. Di muka surat kita yang ke-119 ini, dapati bahawasanya ia memulakan perbincangannya tentang kisah Bani Tamim. Baik, Bani Tamim, mereka ni berselisih pendapat dalam peristiwa Ar-Riddah, iaitu berkenaan dengan isu murtad, iaitu nak keluar daripada Islam ataupun tidak, nak bayar zakat kepada Abu Bakar, kepada pemerintahan kerajaan Islam di bawah kepimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu ataupun tidak. Jadi mereka ni di kalangan Bani Tamim terbahagi kepada tiga. Ya, terbahagi kepada tiga. Kalau boleh kita kita pisahkan satu persatu di situ. Baik, dikatakannya dalam teks kita di sini pada perenggan yang pertama berkenaan dengan kisah Sajah itu tadi. Pertama, sebahagian dari Bani Tamim ada yang murtad dan enggan membayar zakat. Satu. Baik. Kedua, dan sebahagian lainnya masih tetap membayar zakat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada pula yang berdiam diri. Dia ni tak tahu nak buat apa. Okay, yang ketiga ni, iaitu berdiam diri, tidak mengambil sikap sambil melihat situasi. Dia tak bayar, dia kat tengah-tengah. Kita panggil dia orang yang ketiga ni berada di tempat yang tengah-tengah. Dia tak tahu nak bayar zakat ke tidak, nak tak, macam mana cakap? Dia tak tahu nak bayar zakat ataupun tidak. So dia kat tengah-tengah. Jadi dia melihat situasinya bagaimana. Tengoklah dulu, biasa orang cakap, tengoklah dulu macam mana. Kat tengah kan, tengok dulu macam mana. Kalau rasa nak bayar, bayarlah. Kalau rasa tak nak bayar, tak nak bayarlah. So orang yang ketiga begitu keadaannya. Baik, dan di sini dalam keadaan yang sedemikian, datanglah kepada Bani Tamim ini seorang wanita bernama Sajah. Sajah ni, dia bukan datang sendirian, tetapi dia ada tenteranya dan dia ada followers dia. Okey, so Sajah ini dalam kondisi demikian, datanglah Sajah. Nama beliau ialah Sajah binti Al-Haris bin Suwaid bin Uqfan At-Taghlibiyah dari Al-Jazirah, dari kalangan Nasrani Arab yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Nasrani Arab maknanya dia bukan seorang Muslim. Ya, di kalangan orang Arab yang memeluk agama Nasrani. Dan dia bukan di kalangan Muslim, namun dia mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Baik, didukung oleh para pengikutnya, maknanya dia ada sokongan daripada para pengikutnya dan orang-orang yang bergabung dengan pasukannya, dan mereka sepakat untuk menyerang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Sajah bersama dengan followers dia, pengikut-pengikutnya yang bergabung itu tadi kan, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di sekitarnya bersepakat untuk menyerang Abu Bakar radhiyallahu an, dan dia bersama dengan tenteranya ini, bersama dengan para pengikutnya, datang kepada Bani Tamim yang terbahagi kepada tiga bahagian itu tadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan sokongan daripada mereka agar support dia dan bersama-sama dengan dia menyerang kerajaan Islam Madinah. Baik, ketika melewati kabilah Bani Tamim, yang diceritakan di sini, dia mengajak Bani Tamim untuk mengikutinya. Ternyata ramai dari kalangan awam mengikuti ajakannya. Ramai orang yang termakan dengan ajakan beliau. Di antara mereka adalah Malik bin Nuwairah At-Tamimi, Atarid bin Hajib dan sekelompok pembesar Bani Tamim. Sementara itu, di sisi lainnya, sebahagian Bani Tamim tidak mahu mengikuti seruannya. Jadi, maknanya di sini kita jelas, ada yang ikut kepada Sajah, ada yang tidak ikut kepada Sajah.
Yang ikut Sajah ini antaranya disebutkan di situ namanya ialah Malik bin Nuwairah dan juga Atariq bin Hajib. Kemudian mereka sepakat agar tidak terjadi peperangan di antara mereka. Jadi bila ada yang ikut, ada yang tidak mahu mengikuti Sajah ini, mereka kelompok-kelompok ini ataupun bahagian-bahagian itu tadi kan, mereka semua bersepakat supaya tidak berlaku sebarang pertempuran antara mereka. Sama ada ikut ke tak ikut, okey, itu pilihan kami. Okey, itu pilihan kami. Tapi yang penting tidak berlaku sebarang perbalahan antara mereka semua. Baik, namun ketika Malik bin Nuwairah nak meninggalkan Sajah, dia memalingkan keinginannya dan memberikan semangat kepada Sajah untuk menaklukkan Bani Yarbu'. Jadi Malik bin Nuwairah ni yang ikut kepada Sajah, asalnya dia nak tinggalkan Sajah. Tetapi kemudiannya dia ada satu plan lain. Apa plannya? Dia pun berikan semangat, berikan sokongan kepada Sajah supaya menyerbu ataupun menakluk Bani Yarbu'. Baik, akhirnya mereka sepakat untuk apa? Memerangi semua orang, itu orang ramai yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka bertanya, siapa yang pertama kali kita ingin perangi? Di kalangan mereka yang mengikuti Sajah ini, mereka tanya kepada Sajah, siapa yang nak kita perangi? Baik, kemudian apa kata Sajah? Sajah ni dia jawab dalam bentuk sajak. Memang sajak ya dia. Okey. Sajah ni dia menjawab dalam bentuk sajak. Dia kata begini, siapkan pasukan berkuda, bersiap-siaplah untuk merampas, kepunglah Rabab ya, sebab mereka tidak memiliki perlindungan. Baik, setelah itu Bani Tamim berhasil merubah keputusan Sajah dan beralih untuk menyerbu Yamamah untuk memerangi Musailamah bin Al-Habib Al-Kadzab. Jadi sebab itu tadi saya kata dia ada 4 orang sebenarnya dalam perbincangan kita pada hari ini. Pertama tadi siapa? Ummu Zimil, yang telah tewas tadi di tangan Khalid ibn Al-Walid. Seterusnya kita ada siapa? Al-Fuja'ah. Al-Fuja'ah juga telah tewas di tangan Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana Khalid ibn Al-Walid juga yang berusaha untuk menumpaskan dia di awalnya. Mana bila dia tahu, dia ambil tenteranya, kemudian diberitahu kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Seterusnya kita masuk kepada kisah kita yang ketiga ini berkenaan dengan seorang wanita di kalangan Nasrani Arab yang mengaku dirinya sebagai nabi, cuba untuk mendapatkan sokongan daripada Bani Tamim. Jadi dia akhirnya berjaya mendapatkan sokongan mereka, walaupun ya ada di kalangan mereka yang tidak memilih untuk menyokong beliau. Tetapi di sini kita dapati kuasanya semakin mendapat tempat di kalangan mereka. Antaranya ialah bila beliau memimpin satu pasukan untuk menyerbu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab merupakan antara nabi palsu yang muncul pada masa itu, pada masa yang sama dengan Sajah dan juga Tulaiha tu semua kan, yang telah yang telah berjaya ditumpaskan oleh Khalid ibn Al-Walid. So di sini kita dapati Musailamah Al-Kadzab dan juga Sajah, mereka ada kesepakatan. Bagaimana kesepakatan itu termeterai antara mereka berdua? Inilah bermula kisahnya, yang mana awalnya Sajah bersama dengan tenteranya ingin menyerang Yamamah. Yamamah merupakan tempat yang dimiliki ataupun tempat yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi di sini ya kita dapati Muslimah, kita masuk pada muka surat 120 di situ. Namun kaumnya segan terhadap Musailamah kerana mereka mendengar tentang kekuasaannya yang besar. Jadi Sajah bersama dengan kaumnya itu tadi kan, mereka agak keberatan untuk menyerang Musailamah kerana dia memiliki pengaruh yang begitu besar. Bukan setakat pengaruh tetapi ketenteraan. Dari sudut ketenteraan juga dia memiliki pasukan tentera yang begitu hebat. Jadi di sini Sajah pun berkata, kaumnya berkata kepada Sajah, kekuasaannya besar dan kuat. Tapi Sajah berkata kepada kaumnya, hendaklah kalian pergi ke Yamamah dan pukullah genderang perang seperti pukulan merpati. Sesungguhnya peperangan pasti terjadi dan kalian tidak akan mendapat celah setelah itu. Jadi setelah mereka mendapat arahan daripada Sajah, yang mana memerangi Yamamah di bawah kepimpinan
Musailamah al-Kadzab merupakan idea ataupun cadangan daripada Bani Tamim yang menyokong Sajah. Jadi di sini mereka pun bersiap-siap untuk memerangi Musailamah. Pada masa itu ketika Musailamah mendengar Sajah nak datang untuk menyerang dia dan tenteranya ataupun menyerang Yamamah, dia rasa bimbang. Sebab pada masa itu dia ada ramai orang yang nak dia fokuskan untuk dia serang ataupun untuk dia menerima serangan. Okey, baik. Antaranya di sini kita lihat dia sedang sibuk bersiap-siap untuk memerangi Thumamah bin Uthal. Apalagi Sumamah pada waktu itu dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal dengan seluruh tentera muslimin sedang bermukim di dekat negerinya menunggu kedatangan Khalid ibn al-Walid. Jadi Musailamah dia ada satu kerja ataupun satu kita panggil macam mana ya? Saya tak ingat dah word tu. Dia ada satu kerja yang lebih mustahak, yang lebih penting daripada Sajah ni sebenarnya. Bukan, kalau dalam buku dia kata dia takut kepada Sajah, sebenarnya bukan takut, tetapi dia ada tentera yang lebih besar untuk dia hadapi, iaitu Thumamah bin Uthal yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal, yang mana kedua-dua mereka ini merupakan tentera muslimin yang sedang menanti Khalid ibn al-Walid untuk memerangi Yamamah yang berada di bawah pimpinan seorang nabi palsu iaitu Musailamah al-Kadzab. Jadi bila Musailamah dengar Sajah ni nak datang pula untuk memerangi beliau di Yamamah, dia pun mengirimkan utusan. Dia saja meminta perlindungan kepadanya dan berjanji akan memberikan setengah dari hasil bumi Yamamah yang akan diberikannya kepada Quraisy jika dia mengurungkan niatnya. So di sini Musailamah dia mengambil jalan tengah, iaitu untuk adakan perdamaian antara beliau dan juga Sajah, yang mana beliau berjanji dengan Sajah jika beliau bersama-sama dengan dia kan dalam isu, sebab dah dua-dua pun nabi palsu ya, cuma satu perempuan satu lelaki. So di sini jadi Musailamah merasakan ada baiknya jika mereka ini bergabung dan hasil daripada bumi Yamamah setengahnya dapat diberikan kepada Sajah. Itu diberikan kepadanya sebagai orang yang mewakili Jazirah Arab pada masa itu, kononnya lah kan. Baik, bahkan dia mengirim surat kepadanya untuk berkumpul dengannya di tengah-tengah kaumnya. Jadi Musailamah segera menjumpainya dengan membawa 40 orang penunggang berkuda. Mereka berkumpul dalam satu kemah. Kemudian mereka berkumpul dalam satu kemah. Tatkala mereka berdua-duaan, jadi Musailamah dengan Sajah ni mereka adakan perbincangan secara berdua-duaan di dalam sebuah kemah, yang mana pada masa itu Musailamah dia menawarkan setengah daripada hasil bumi Yamamah kepada Sajah. Lalu Sajah pun menyetujui apa yang ditawarkan kepada beliau pada masa itu. Baik, Musailamah pun berkata kepada dia, saya nak pendekkan cerita di sini lah. Musailamah pun ajak dia bernikah. Ya, Musailamah ajak dia bernikah, kemudian hal itu dipersetujui oleh Sajah untuk bernikah dengan Musailamah, dan dia pun berada di tempat tersebut selama 3 hari bersama dengan Musailamah. Setelah 3 hari dia pulang kepada kaumnya, dan kaumnya pun bertanya kepada Sajah, "Wahai Sajah, apakah mahar pernikahanmu? Jadi apakah mahar yang diberikan oleh Musailamah kepada engkau sebagai tanda pernikahan kalian berdua?" Jadi Sajah kata apa? Dia tak berikan aku apa-apa. Kemudian kaumnya pun berkata begini, "Alangkah jeleknya seorang wanita yang terhormat seperti engkau, sebab dia adalah seorang nabi ya, menurut kepada pandangan kaum dia adalah seorang nabi, kemudian dia adalah pemimpin kepada kaumnya, lalu dinikahi oleh Musailamah begitu-gitu saja, tidak diberikan mahar, kemudian tidak ada orang kata black and white lah dekat situ kan, tiba-tiba nikah begitu." Jadi atas cadangan yang diberikan oleh kaumnya, dia pun mengutuskan orang untuk berjumpa dengan Musailamah meminta mahar pernikahan daripada beliau. Lalu apa kata Musailamah? Musailamah minta supaya dikirimkan tukang azan yang mewakili Sajah, maknanya orang yang biasalah melaungkan azan dalam kaum Sajah ini. Jadi Sajah dia pun mengirimkan siapa? Lihat ya Muslimah pada muka surat 121. Pada perengan kita yang 1, 2, 3, yang ketiga, di situ Sajah mengirim muazzinnya bernama
Shibs ataupun ada juga penerangan yang saya baca disebutkan namanya Syabats bin Ribi'i, okay? Bin Ribi'i Ar-Rayahi, yang mana Musailamah pun berkata kepadanya, serukan di tengah-tengah kaummu bahawa Musailamah bin Habib utusan Allah telah mengurangi solat yang diajarkan Muhammad kepada kalian, iaitu solat subuh dan isyak. So di sini Musailamah kata apa kepada muazzin daripada kaum Sajah itu tadi, laungkan azan kepada kaum kamu, menyatakan bahawasanya Musailamah utusan Allah telah mengurangi bilangan solat ataupun waktu solat yang telah diberikan oleh Muhammad, iaitu dia kurangkan, dia kata solat isyak tak ada, solat subuh tak ada. Dan dia kata apa? Inilah mahar Musailamah untuk dirinya, iaitu untuk Sajah. Simple je. Okay. Senang-senang ya dia. Baik. Setelah itu kita dapati Sajah kembali ke negerinya tatkala mendengar kedatangan tentera Khalid yang telah mendekat ke negeri Yamamah. Jadi Sajah bila dia tahu Khalid ibn Al-Walid sedang datang untuk menyerang Yamamah, maka Sajah bersama dengan tenteranya pun segera pulang ke negeri mereka. Dan dia kembali setelah memungut setengah hasil bumi Yamamah dari Musailamah. Setelah itu dia menetap di tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Taghlib, hingga zaman Muawiyah radhiyallahu an. Lama juga ya dia hidup. Dan terakhir Muawiyah mengusir mereka pada tahun Jama'ah, iaitu yakni tahun 40 Hijrah. Dan Atarid Ibn Hajib At-Tamimi membuat sebaik syair. Dia berkata, semalam Nabi kami seorang wanita yang kami kelilingi, namun sekarang Nabi-Nabi mereka adalah para lelaki. Ya Muslimah, itu saja perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan misi seterusnya yang dihadapi oleh Khalid ibn Al-Walid. Pertama tadi kita bincangkan berkenaan dengan Ummu Zimil, kedua ialah berkenaan dengan kisah Fuja'ah, dan ketiga berkenaan dengan kisah ini, iaitu kisah Sajah, seorang wanita Nasrani Arab yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi namun mendapat juga sokongan daripada Bani Tamim yang akhirnya kemudian bergabung bersama dengan Musailamah Al-Kazab yang merupakan juga seorang Nabi. Akhirnya mereka dikatakan dalam teks kita di sini mereka bernikah selama 3 hari, kemudian beliau pun pulang ke tempat asalnya, iaitu duduk bersama dengan Bani Taghlib dan sehinggalah pada zaman Muawiyah. Cuma ada beberapa perkara yang ingin saya tegaskan di sini berkenaan dengan pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini, ya Muslimah. Ada 2 yang ingin saya ketengahkan daripada keseluruhan perbincangan kita pada hari ini, iaitu pertama ialah berkenaan dengan bagaimana kita ni sebagai seorang Muslimah setelah kita membincangkan semua perkara itu tadi. Okey, saya nak kata begini tentang kita ni sebagai seorang Muslimah. Jadilah Muslimah yang mengajak orang lain ke arah kebaikan. Sebagai seorang Muslimah, jangan timbulkan kekecohan. Kalau kita nak ajak orang lain, nak beri semangat kepada orang lain, berilah semangat kepada mereka untuk buat perkara-perkara yang baik. Itu tak? Itu bagus. Bahkan itulah yang diajarkan dalam agama kita. Jangan jadi sebagaimana Ummu Zimil. Kan? Tadi yang kita bincangkan, dia adalah seorang wanita, kita panggil sebagai wanita bangsawan Arab, ada pengaruh, ada ketokohan, tetapi apa yang beliau lakukan dengan pengaruh yang beliau ada, dengan ketokohan ataupun dengan kemuliaan keturunan yang beliau miliki. Bahkan semua itu menjadikan beliau seorang wanita yang mengajak orang lain untuk menumpaskan perkara yang benar, iaitu untuk menyerang tentera muslimin. Namun akhirnya kita dapati beliau berjaya ditumpaskan. Begitu juga, jangan kita jadi sebagaimana saja. Ya, jangan jadi sebagaimana saja seorang wanita yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi, kemudian akhirnya bergabung bersama dengan seorang Nabi lelaki bernama Musailamah Al-Kazab, yang mana beliau bukan bergabung tu bukan saja-saja, tetapi gabungan antara beliau ni ialah untuk mendapatkan hasil bumi yang ada di negeri Yamamah, yang merupakan tempat
yang dimiliki oleh Musailamah al-Kadzab. Bahkan beliau mempengaruhi ataupun beliau membawa tenteranya untuk sama-sama bergabung dengan Musailamah itu tadi. Jadi dalam hidup kita ini muslimah, jangan kita jadi orang-orang yang sedemikian. Orang-orang bagaimana? Bukan orang-orang tu ya. Bukan orang-orang yang kat tengah sawah ke apa tu, bukan tu. Tapi orang sebagaimana ataupun wanita, senang kata, wanita sebagai Ummu Zimal, wanita sebagaimana saja. Kita nak jadi orang yang berpengaruh, pengaruhi orang lain ke arah kebaikan yang Allah redha, yang Nabi SAW perintahkan. Kerana jangan lupa muslimah, dalam hidup kita ini, Nabi SAW pesan kepada kita, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yankuthu min ujurihim syai'un. Nabi pesan kepada kita begini muslimah, dalam hidup ini berikan contoh baik dalam Islam. Jadilah orang yang memberikan contoh yang baik dalam agama kita ni. Lalu yang mana bila contoh tersebut dapat diikuti oleh orang yang sesudahnya, maknanya bila ada orang nampak kita, kemudian dia buat sebagaimana yang kita buat, ataupun kita ada memberikan satu sokongan ataupun semangat kepada orang lain supaya buat perkara-perkara yang saleh, amal ketaatan. Contohnya kita mengajak orang bersedekah, kita mengajak orang supaya menuntut ilmu, kan kita memberikan semangat kepada orang lain supaya membantu orang lain yang memerlukan contohnya. Maka dalam hal ini, ada orang yang melihat kita bila mendengar mendengar semangat yang kita berikan, mereka pun buat. Apa kata Nabi dalam hal ini? Okey, untuk hal yang sedemikian, Nabi pesan kepada kita muslimah, orang yang begini bila ada orang lain yang buat sebagaimana yang dia buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan catat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Kita yang tadi menunjukkan kepada perkara yang baik, kita akan dapat sebagaimana orang yang ikut sama buat perkara itu sebagaimana kita. Kerana apa perkara itu baik? Contoh, kita bersedekah, kemudian kita pun menggalakkan orang lain supaya bersedekah. Lalu ada orang lain yang lihat ataupun dia mendengar galakan itu, dia pun turut bersedekah. Kita akan dapat pahala sebagaimana pahala dia bersedekah, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia bersedekah. Ini kata Nabi. Namun sebaliknya muslimah, kalau kita kan ajak orang lain, beri contoh yang tak baik kepada orang lain, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Apa kata Nabi? Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sebaliknya, siapa yang memberikan contoh yang tidak baik ataupun contoh yang buruk dalam agama kita ini, lalu dia diikuti oleh orang yang sesudahnya, orang lain nampak, orang lain rasa bersemangat untuk buat jahat sebagaimana yang dia buat, ataupun buat perkara yang tak baik sebagaimana yang dia buat, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Orang yang ikut kita, dia dapat dosa. Okey, orang yang ikut kita dapat dosa. Kerana apa? Kita buat dosa tadi. Kemudian kita pun akan dapat dosa yang sama sebagaimana orang yang buat tersebut, tanpa mengurangi dosa dia sedikit pun. Ini bahaya muslimah. Sebab itu tadi saya kata, bila kita nak ajak orang, ajaklah orang lain kepada kebaikan. Nak berikan semangat, nak berikan motivasi itu, berikan motivasi ke arah yang baik. Jangan ajak orang lain kepada kemungkaran ataupun perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Kerana apa? Kalau perkara itu perkara dosa, kita akan turut mendapat padahnya dunia dan akhirat. Ya, itu adalah pengajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajaran kita yang kedua di sini ialah belajar agama Islam dengan betul, agar tidak terpedaya dengan amalan yang salah dan pelik. Kita lihat tadi, dalam kisah saja, ada amalan yang pelik. Boleh ke nikah macam tu saja? Tak boleh. Kan itu amalan yang pelik. Kemudian berkenaan dengan mahar pernikahan, mas kahwin pernikahan, boleh pula
dengan mengurangkan waktu solat tu tadi. Dijadikan sebagai mahar pernikahan mereka. Kita, bila kita dengar begitu bunyi mahar pernikahan tersebut, muazzin pula melaungkannya di tengah kaum dia berkenaan dengan mahar itu tadi, kita mesti rasa pelik. Kalau perkara yang pelik itu tadi, kita nak ikut ke? Kalau kita orang yang belajar agama dengan betul, okay, kita belajar agama Islam kita dengan betul, kita tak mudah terpedaya dengan amal yang pelik dan amal yang bukan-bukan begini. Kita dengar, kita dah nampak pelik dah. Sebab kita tahu selama ini bukan begitu ajaran agama kita. Kalaupun kita rasa perkara itu pelik, yang mana kita tahu ajaran agama kita bukan sedemikian, kurang-kurang pun kita ni akan cek terlebih dahulu, periksa terlebih dahulu, adakah benar itu yang diajarkan oleh agama kita. Kerana apa? Kita adalah orang yang belajar. Tapi kalau kita didapati bahawa perkara itu benar, oh betul rupanya, sebab kadang-kadang adalah dalam agama kita ni ada khilaf dan sebagainya, yang mana kita nampak orang tu buat salah, buatnya nampak macam salah, tapi sebenarnya betul kan? Sebab kadang-kadang itu pun jadi pergaduhan di kalangan masyarakat kita. Cuma di sini, periksa terlebih dahulu. Ya, periksa terlebih dahulu, cari ilmu, dapatkan ilmu, baru kita boleh sebutkan adakah ia betul ataupun tidak. Tapi kalau dah memang benda tu pelik, benda tu memang salah, memang kita memang tahulah benda ni memang tak boleh diterima oleh akal, memang tak pernah dalam agama kita mengajarkan hal yang sedemikian, dan tak mungkin ia berlaku. Sebab apa? Yang cakap ni pun nabinya palsu. Pasti yang diperintahkan juga adalah perkara yang palsu. Maka, bila kita dengar hal-hal yang sedemikian, ataupun yang ditunjukkan di hadapan kita, perkara-perkara yang pelik ini, jangan kita ikut. Jangan kita ikut. Maka atas dasar itu penting kita jadi seorang muslimah yang berilmu. Belajar agama dengan betul, belajar agama dengan guru yang betul juga ya, supaya kita dapat bimbingan yang betul ketika kita mengamalkan agama. Jadi, bila datang kepada kita perkara yang pelik, perkara yang salah, ia akan menjadi dinding antara kita dengan perkara yang salah itu tadi, supaya kita dapat jaga akidah kita dan juga amalan kita dalam agama Islam. Ya, baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Ya, kira macam ringkas, tapi saya harap ianya padat juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ianya dapat manfaat dan juga dapat diamalkan. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita menyambung perbincangan berkenaan dengan Musailamah Al-Kadzab, apa yang berlaku kepada beliau setelah Sajah pulang ke tempat beliau, dan sekarang kita setelah ini kita akan fokus kepada Musailamah Al-Kadzab. Apa yang berlaku kepada dia dan bagaimana tentera Khalid bin Al-Walid berhadapan dengan tentera Musailamah Al-Kadzab. Baik, insya-Allah hal itu kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.